Jadi di Malaysia ini undang-undang kami, kita merupakan negara demokrasi berperlembagaan. Maksudnya kita ada pilihan raya, kita ditadbirkan oleh parlimen, ya, parlimen, menteri-menteri, timbalan menteri, ketua menteri dan sebagainya. Lepas tu baru Perdana Menteri, ya, lepas tu di bawah Perdana Menteri, menteri besar. Wah, banyak cabang-cabangnya. Keputusan tidak boleh dibuat oleh satu orang. Tetapi raja yang paling atas yang di Pertuan Agong beliau merupakan pentadbir Islam, agama Islam, syariat. Itu kita apa-apa mau tukar ini, apa saja yang menyabitkan Islam itu perlu dirujuk kepada yang di Pertuan Agong yang beragama Islam. Sebab itu kita ada mahkamah komersial dan juga mahkamah syariah yang berkenaan orang Islam, nikah, cerai dan sebagainya. Itu hukum yang murtad dan sebagainya perlu dibicarakan di mahkamah syariah. Itu dia pengadilan. Cuma adalah sebelum ini kemasukan nasihat-nasihat yang cuba menghalang kita melaksanakan cara Islam, tapi tidak menanglah. Tu penduduk Malaysia 32 juta, sekarang mungkin sudah hampir 33 juta. 70% adalah orang Melayu beragama Islam. Jadi keputusan itu besar kepada kita lah, orang Islam. Ya, okey. Jadi kalau Pulau Pinang ini terkenal sebagai pulau heaven, food heaven, maksudnya syurga makanan. Kalau penduduk tempatan itu senang ke Pulau Pinang, semua ada, semua enak, semua enak, semua enak. Kalau Pulau Pinang, tempat-tempat lawatannya seperti pantai, ya, pantainya cantik, lautannya cantik, bersih lagi. Kalau Melaka itu kerana Petronas, mereka cari gali minyak, jadi udah rosak pulaunya, pantainya. Ada beberapa daerah je yang masih okey, yang lainnya dah kurang, tidak sesuai untuk mandi-mandi. Tapi di Pulau Pinang masih ada di Peringgi, Batu Peringgi, ya, masih ada pantai yang boleh mandi, lautan yang masih bersih, ya. Okey. Kalau Pulau Pinang ni ekonominya lebih kepada penghasilan, mereka kurang, tanaman-tanaman kurang, kerana mereka lebih kepada wisata, lebih kepada perindustrian, pengilangan, kilang-kilang, lebih kepada penghasilan dia punya pelabuhan. Kalau di rantau sebelah sini, pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Johor, pelabuhan Penang, pelabuhan Klang. Itu pelabuhan Penang, Port Klang, Johor, Melaka juga. Ada 4 pelabuhan. Kalau di sebelah pantai barat Semenanjung, lebih kepada Pulau Pinang dengan Port Klang. Itu penghasilan, income, kapal-kapal dagang berhenti turunkan barang dan sebagainya, ya. Selain itu, Pulau Pinang merupakan salah satu negeri perindustrian. Industrial zone, light industrial, heavy industrial, medium industrial, ni pertengahan, industrial berat juga yang paling ringan. Jadi perindustrian lah pendapatan mereka. Selain wisata, ya. Ya. Dekat Penang tak ada gambar ambil apa? Tak ada tu. Terus diorang nak pergi Kedah. Tak ada tulisan Pulau Pinang. Masjid Zahir dengan Museum Padi rasanya. Sekali lagi saya cek. Di mana kata Bu Nita bukit apa tu? Bukit Bendera yang saya maklumkan. Kalau di Pulau Pinang, Bukit Bendera antara itu jauh ke sedikit keluar, ya. Itu yang antara tempat
disukai oleh penduduk tempatan dan penduduk luar negara. Kerana di atas itu macam ada resort, berhawa dingin. Boleh bisa lihat keseluruhan lautan di lautan Cina Selatan di Penang, kota Penang itu, bandar Penang itu. Kalau tetapi perlu masa kurang-kurang 2-3 jam. Tidak bisa 1 jam udah pulang, tidak bisa. Udah tiketnya RM30, tapi antri nak naik tren itu mendaki ke bukit. Begini. Itu dibangunkan pada zaman British. Jadi kerana ada peninggalan di atas itu, ada gereja lama, ada masjid lama, ada ini semua dan sebagainya. Kalau sekadar tengok turun tidak sesuai. Kalau pergi alang-alang udah pergi memang harus explore. Jadi nanti ke Kedah kita akan sangat-sangat lambat. Masukannya jadi sangat lambat. Jadi rugi. Jadi kita alhamdulillah sekurang-kurangnya udah sampai ke Penang. Ya, sambil-sambil supirnya jalan bisa lihat. Penang kebanyakan bangunan-bangunan beginilah. Bangunan lama. Okey, Penang dan Melaka bandar kembar. Kerana dua bandar ini telah dilantik oleh UNESCO sebagai World Heritage City. Dianugerah oleh UNESCO World Heritage City pada tanggal Julai ini sekarang Juli ya 2008. Ada dua city iaitu Penang dan Melaka. Kenapa? Ini dua city zaman British mereka masuk lewat Penang dan lewat Melaka. Kita diserang Semenanjung diserang, satu dari bahagian selatan, satu lagi bahagian utara. Utara Penang, selatan Melaka. Kita diserang oleh penjajah Portugis, English, Belanda dan sebagainya. Kenapa? Mereka cari city bandar yang maju, yang ada potensi untuk menghasilkan wang. Mereka attack dari utara dan attack dari selatan. Jadi peninggalan heritage adalah warisan. Bahasa Inggerisnya heritage. Bahasa Melayunya warisan. Jadi warisan peninggalan British, Belanda, Portugis itu sampai sekarang kekal, tidak boleh dirobohkan. Itu kita simpan sebagai sejarah. Kalau di Indonesia Borobudur, itu antara keajaiban. Kita di sini banyak juga keajaiban yang ditinggalkan. Cuma kita tak sempat nak explore saja. Perlu masa untuk explore. Jadi kalau di Penang dan di Melaka, bangunan-bangunan heritage ini tidak boleh dirobohkan. Sewenang-wenang tidak boleh dirobohkan. Kalau rosak, mau dibetulkan, mau direnovasinya, perlu dapat surat secara bertulis dari UNESCO. UNESCO adalah satu badan kesenian menyimpan sejarah dan sebagainya. Beribu pejabat di Geneva, Switzerland. Geneva sana. Jadi seluruh dunia kalau mau dilantik oleh UNESCO sebagai bandar bersejarah, kota bersejarah, negeri bersejarah, itu akan dianugerahkan oleh UNESCO. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita mau melakukan perubahan. Tetapi negeri-negeri yang sudah dilantik oleh UNESCO biasanya tak ada Kalau mic tak ada lah. Tak ada. Halo. Dapat tak? Dengar tak? Tak dengar yang belakang. Sampai. Kenapa mic-nya? Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada kan? Ada. Okey. Negeri-negeri yang telah dilantik oleh UNESCO sebagai warisan dunia, negeri-negeri ini dapat wang tau. UNESCO itu orang barat itu bagi kita wang untuk kita gunakan menjaga warisan itu supaya tidak rosak apa. Kerana itu kalau kita tengok di Melaka, semalam di Melaka tidak sempat saya menceritakan pasal
pasal rumah merah. Kenapa rumah itu dicat color merah? Kerana pada zaman British, mereka membawa masuk TKI ya. Kalau lelaki TKI perempuan TKW. Lelaki TKI. TKI lelaki untuk kerja peladangan, ladang sawit, ladang getah. Mereka dibawa berjuta-juta, mereka itu 2 juta TKI dibawa dari India kerja di Malaysia sebagai kerja ladang, kerja landasan kereta api. Jadi mereka ini Wah, lautnya. makan sirih, sirih, pinang, kapur. Makan mulutnya merah, udah merah gini. Ni Bluda. pandai dia mau bagi jauh itu air itu mau bagi. Kalau dekat aja. Jadi mereka guna gini. Wah, boleh bisa pergi jauh. Jadi di lantai, di bangunan senang-senang dia ludah. Pengotor. Kalau di Kuala Lumpur masih ada lagi. Tanah suci ada. Ya, sama juga ya. Kita sudah dekat jembatan. Minang. Ya, mau hampir.